Okey, tapi nak tanya lah, Boleh? Di masuk fasa umur 50 ni, apa yang terlintas dalam lubuk hati Rahim ketika menyambut hari ulang tahun kelahiran? Kan? Cuma mengingatkan kita kita di puncak ni, kita dah sampai ke 50. So pertama sekali yang terfikir adalah umur dah banyak pakai lah. Umur dah banyak pakai, kita rasa macam lebih menghargai dan lebih rasa panjangkan rasa kesyukuran lah. Allah bagi sampai ke 50 ni kan, usia untuk dipinjamkan kan, nyawa ni kan. So sangat bersyukur lah. Dan apa dia? Sekiranya boleh ulang semula, Rahim nak ulang part mana? Maksudnya kalau boleh diundurkan sedikit masa, apa yang Rahim nak perbetulkan? Ada banyak ke kalau nak perbetulkan banyak. Satu kesilapan yang kita buat. Kesilapan tu tak apalah, mungkin daripada segi kesilapan tu, itu kata orang tu kita simpan lumrah lah. Lumrah lah, kita tak lepas daripada kesilapan. Tapi kalau dapat undur, nak perbetulkan daripada segi kehidupan, Rahim nak saya rasa saya tak banyak peluang untuk berbakti pada orang tua saya. Mak bapak saya. Kalau dia patah balik, saya nak jumpa dia orang lagi dan nak lakukan. Saya tak laku, saya buat bukan sebaik mungkin lah. Satunya mungkin daripada segi kekangan keadaan masa tu. Ya, betul. Saya yang tak ada apa-apa. So cuma saya rasa bakti saya kepada orang tua tu tak cukup lah. Saya sendiri rasa tak puas hati. Kalau kita nak patah balik, nak pergi itulah. Sebab di ketika itu rezeki pun tak berapa, faham kan. Bila dah ada sedikit kesenangan, dia orang pula tak ada. So memang mengingatkan kepada dia orang, kalau ada peluang nak apa saja yang perlu pada ketika tu kan, nak berbaktikan dia orang. Kelas Rahim, jawapan Rahim. Betul Lim. Sampai kat sini, Allah. Happy birthday. Happy birthday Im. Semoga panjang umur. Saya sebenarnya tu. Banyak memang satu contoh yang baik awak ni. Ya, betul. Sepanjang minggu ni, untuk Borak Jam 8, kita ada tetamu misteri. Korang rasa agak-agak siapa? Kita tak tahu lah. Tak tahu lah. Dia macam sepatu dia hidden. Cameo. Macam cameo. Alamak, macam tu pula. Habis soalan pun tak standby. Memang soalan kita macam kita call member lah. Tanya kamu apa, santai lah. Santai lah kan. Okey lah. Dah tanya dah producer, dia tak nak beritahu juga. Agak-agak kau siapa? Agak-agak lah. Laki perempuan? Bagi clue sikit. Dia pun tak tahu. Laki perempuan. Angam tahu laki perempuan. Angam pun tak tahu. Saya try lah okey. Saya rasa Pak Ya. Muslah. Ya. Pak Ya. Pak Ya. Member. Okey, kita tengok siapakah dia. Okey, jom. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Datuk. Assalamualaikum tu. Ya Allah. Allahu Akbar. Yang dirindu rupanya. Alamak. Wajah kesayangan hamba. Waduh. Apa khabar tu? Sihat. Syukur Alhamdulillah. Sihat. Alhamdulillah. Syukur. Macam mana tu? Pasal PKP semua okey? Okey, Alhamdulillah. Dia suruh kita duduk. Yalah. Duduk lah. Yalah, dulu nak sangat kata, orang Mekah bestnya 1 bulan ya, cuti masa puasa. Sekarang pada muka kita. Dapatlah kita 2 bulan. 2 bulan kau. Sampai raya kau. Yalah, lebih kurang kan. Tu nak tanya Datuk kalau sahur, Datuk lebih memilih menu-menu yang macam mana? Berkuah ke, kering ke? Kena ada kuah sikit. Berkuah sikit Makan bubur lah tu. Itu orang rumah saya. Kau ni Rahim, walaupun aku dah tua, taklah tua sangat. Masih ada gigi. Tapi ada gigi lagi. Tapi tu lah tu, rindu lah, lama sangat tak jumpa Datuk lah tu. Itulah senang payung. Terima kasih lah, masih ingat. Bila nampak Datuk ni, yelah dah bulan puasa ni, menghitung hari, dapat tak sampul Datuk lagi tahun ni. Sebab Datuk, dia tak pernah miss tu, dia tak tahu. Betul lah tu. Allahuakbar. Yelah. Itulah kalau macam nampak tak nak kekok tu, nanti saya bagi nombor akaun. Ini belum on air. Ini belum on air ya. Jangan takut tu, tak apa, memang kita keluar. Ini dah on air ni tu.
Tak ada kan Dah rekod ni. Kalau ada yang tak kena Datuk bagi tahu nanti kita suara Arif macam terkial-kial je lagi belum. Sebab kita pun mungkin dah lama tak tanya pandangan Datuk kan. Apa yang terjadi ini di sebalik kejadian yang menimpa kita ni, hikmah di sebalik ni apa tu sebenarnya tu? Nak tanya Datuk sendiri. Itulah sebenarnya ialah apa yang berlaku ni oleh kerana Allah ni Maha Pengasih, Maha Penyayang. So yang berlaku ni memang satu anugerah sebenarnya untuk mereka yang bersyukur, mereka yang berfikir. So apa yang berlaku ni satu anugerah yang sangat besar. Contoh yang simple, sebab saya ni orang sains. Orang sains cakap dengan fakta kan. So barang siapa kata Nabi yang duduk kat rumah dengan redha sebab wabak di luar sana, maka dia dapat pahala jihad. Kita duduk kat rumahnya ni dengan taat dia. Jihad, pahala jihad. Tak payah pergi perang. Allahuakbar. Jadi itu satu anugerah. So itulah. Pula tu berlaku di bulan Ramadan pula tu Berlaku di bulan Ramadan. Ramadan ni pula berlaku pada 14-41 di tahun 2020. Dan puasa bermula pada hari Jumaat. Saidul Ayam. Masya Allah. Dia punya rentetan tu cantik. Allah punya planning terbaik. Tapi itulah. Tapi kita kena berfikir, kena redha, kena betulkan diri baru kita nampak hikmah. Kalau tidak, memanglah sengsara. Apalah lepas duduk lagi 14 lagi ni sampai raya haji ni. Bukan raya puasa, raya haji pun. Nasihat tu pada mereka-mereka yang kita pasti mesti ada yang hilang pendapatan di musim PKP ni tu. Sebagai kata-kata semangat untuk diorang tu. Itulah, ini bukan cakap saya pun, cakap para ulama kita pinjam. Cakap pada Kamsah tak penting. So apa kata ulama? Ramai orang tak ada gaji, terutamanya dalam masa PKP. Tapi semua orang ada rezeki. Bila saya dengar tu, betul lah, betul. Macam saya pun tak ada gaji. Memang tak ada kerja, tak ada gaji lah. Macam Allah memang bukanlah gaji buta, tapi memang dapat. Saya duduk kat rumah, duduk kat rumah je pakai kain macam Rahim. Pakai kain. Pakai kain je, yang lain tak pakai. Tu tengok tu. PKP tu. PKP. Penat nak salin-salin. Biar macam ni lah senang. Apa-apa berlaku, selamat. Maksudnya tak ada gaji tapi ada rezeki tu Ada rezeki, tapi itulah dia. Allah tak beri apa yang kita mahu, tapi yang Allah beri apa yang kita perlu, apa yang baik untuk kita. Yang ketiga ni orang lupa. Memanglah Allah beri apa yang kita perlu, betul. Yang baik untuk kita. Apa yang Allah beri yang baik untuk kita, itu betul. Tapi yang ketiga, Allah beri apa yang kita layak dapat. Ini persoalan layak ni. Layak tu. Baru kita kena cek, aku ni layak ke tak layak. Kalau aku duduk kat rumah tak buat apa-apa, fikir tidak, perangai tak berubah, doa tidak, zikir tidak, masih lagi kasar dengan orang rumah contohlah layak ke aku untuk dapat rezeki dari Allah? Betul juga. Jadi kita kena berubah. So sekarang ni ialah dalam PKP ni ramai yang orang buat bantuan sana, bantuan sini kan tu kan. Tapi ulurkan bantuan. Tapi bantuan tu bila kita bagi, kadang kita tunjuk di media sosial, kita paparkan kat situ kan tu. Jadi kadang-kadang ada juga setengah netizen yang kata tak bagus buat macam gini, takut mengaibkan orang ke orang yang kita bantu tu mengaibkan. Jadi pandangan Datuk macam mana tu? Jelas kita buat baik ni memang digalakkan, terutamanya dalam Ramadan lah. Di luar Ramadan pun apatah lagi pun sama juga. So bila Alhamdulillah kita bantu orang ni satu tuntutan dan kata para ulama pesan, bila orang kaya memberi bantuan sangat baik, tapi kalau orang susah, orang miskin beri bantuan jauh lebih baik. Artinya dalam kita susah-susah pun kita beri bantuan. Baik, persoalan sekarang timbul lah. Semua orang pun bertanya, kita beri bantuan ni patut kita senyap-senyap ke atau hebat-hebatkan? Dia ada dua, tapi pada dasarnya bila saya rujuk pada orang yang faham, kita baca dan sebagainya, lebih afdal kita memberi sesuatu kebaikan itu dalam diam. Dalam diam tu lebih afdal. Tetapi artinya itu lebih baik lah. Tetapi kalau misalnya kita nak niat, balik pada niat, innamal a'malu binniyat, bila kita niat tu untuk menggalakkan orang lain sama-sama membantu, ataupun keduanya ialah kita kadang-kadang dapat, saya nak bantu ni rupanya orang bagi saya derma, bagi saya bajet untuk tolong. Jadi orang yang beri bajet ni nak tahu ke mana duit yang aku bagi kau belakang. Betul. Jadi kita kena war-warkan, kita ni saya gunakan untuk ni, untuk jangan berbaloi aku bagi kat dia, memang sampai kat orang. Jadi orang yang bagi pun lebih ikhlas, lebih seronok.
Maksudnya orang yang mengamanahkan tu nak tengok juga kan? Mana? Nak tengok juga. Yang masuk salurkan tu kan? Pergi kat mana? Kata nak buat masjid, tak ada masjid pun, tak ada gambar masjid pun. Betul. Kata nak tolong orang miskin, tak ada pun, senyap aja. Tetapi yang ketiganya, isu yang patut kita lihat ialah baik dalam kita mewar-warkan bantuan, memang betul. Jadi kita kena adil ya. Bila kita masukkan gambar-gambar orang menerima bantuan tu sampai mengaibkan mereka, ya, maka itu amat ditegar, ya. Sebab memalukan orang di khalayak ramai ini dosa yang sangat besar. Cuma dan itu penting, dan keduanya tertib kita, adab kita ialah bila kita nak gunakan, kata saya ambil gambar dengan you, ya, dengan you all ni, Jeff, Angah, Rahim, saya minta izin, saya nak masukkan dalam Facebook saya, ya. Kena minta izin. Kita minta izin nak gunakan gambar yang kita ambil. Sebenarnya itu tertibnya sebenarnya. Sebab ini bukannya ada copyright, so kita kena minta izin untuk kita. Tapi yang paling penting, ini dia, bila kita masukkan gambar itu boleh timbul fitnah. Tengok gambar ni, tengok ni nampak sangatnya dia je bantu orang lain yang patut bantu, tengok wakil rakyat pun tak bantu, contohlah ya, yang ini tak bantu, jadi ni timbul fitnah. Timbul fitnah, maka lebih baik dijauhi ya. So sangat dalam pengajaran apa yang berlaku dalam masyarakat kita, ramai orang dah mula nampak ya, pro dan kontranya. Jadi mudah-mudahan orang akan insaf ya. Tetapi itulah yang penting, bila orang buat kebaikan, kita sokong, kita puji, kita doakan. Bila orang buat kesilapan, kita tegur dengan cara hikmah. Sebab saya ingat pesan Imam Syafi'i, barang siapa yang menegur seseorang di khalayak ramai, dia bukan menegur, dia memalukan. Saya dah sebut dulu dengan you all semua, saya dah sebut. Ini namanya memalukan. Ya, cakap kat radio ni bukan ni. Apalah ya, kata buat macam mana masak ini, tapi satu pun tak hantar ke rumah ai. Apalah. Ni contoh ya, contoh bukan betul. Contoh je, contoh je. Tapi contoh ni di radio tu. Yalah. Okey, betul lah. Kau jangan jadi batu api. Jangan batu api. Tak, tadi Datuk cakap jangan di radio, tapi ni contoh, tapi masih di radio. Lantaklah, tapi dia dah contoh kan. Tapi tak tahu kenapa Tok Ati ni mungkin dengan Datuk dah lama dah anggap Datuk ayah. Bila Datuk bagi jawapan ni, saya rasa okey. Nak pegang apa yang Datuk cakap tu, aku nak buat apa yang Datuk cakap tu. Kerana memang ada soalan ni je. Bukan. Tak, soalan ni ya, satu dua hari ni banyak yang tanya soalan ni. So kita sendiri pun tanya. So aku nak dapatkan jawapan yang betul lah daripada siapa. Sebenarnya rujukan daripada Datuk yang paling saya rasa saya dekat, saya nak ikut benda tu.